Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita memanjatkan segala kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih lagi dikurniakan kesihatan dan juga kenikmatan iman sehingga kita dapat terus berpuasa dan beribadat dalam bulan suci Ramadan ini. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala terus kurniakan kita kesihatan badan jasmani dan juga kekuatan iman agar kita dapat terus giat beribadat dalam bulan suci ini, dan semoga kita akhiri bulan Ramadan ini dengan penuh kejayaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Apabila kita membicarakan tentang bulan Ramadan, sudah pasti kita tidak boleh elakkan diri kita daripada berbicara berkenaan dengan bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh dengan pengampunan, dengan bulan yang penuh dengan hadiah-hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah bulan yang dinantikan oleh orang-orang soleh sepanjang tahun. Inilah bulan yang mana Rasulullah SAW bersabda, sekiranya manusia itu tahu kelebihan yang ada dalam bulan Ramadan, nescaya mereka akan mengharapkan bulan ini berterusan sepanjang tahun. Kenapa sedemikian? Kerana bulan Ramadan ini bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala mencurahkan segala rahmatnya, segala pengampunannya, segala kasih sayangnya kepada semua hamba-hambanya yang beriman. Ia merupakan bulan yang mana kita diberikan peluang untuk kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita membersihkan diri kita, kita membersihkan rohani kita dan kita membersihkan juga jasmani kita dalam bulan yang suci ini. Cukuplah 11 bulan kita leka, kita tidak giat beribadat, kita banyak buat berdosa, dan cukuplah 11 bulan yang mana syaitan itu berleluasa sehingga menyebabkan kita ini tergoda dengan pujugannya dan juga godaannya dan bisikannya. Maka bulan Ramadan ini merupakan bulan peluang keemasan. Bulan yang mana kita ini dituntut atau kita ini diberi peluang untuk kita ini memperbaiki diri kita, muhasabah diri kita. 11 bulan kita telah kotori hati-hati kita dengan berbagai-bagai perbuatan-perbuatan yang Allah SWT tidak ridai. Maka bulan Ramadan ini bulan yang mana peluang untuk kita membersihkan hati kita. Kerana itu Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, apabila datang bulan Ramadan ini, maka dibuka segala pintu-pintu syurga dan ditutup segala pintu-pintu neraka. Dibuka segala pintu-pintu syurga. Bermaksud apa? Bermaksud Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang yang sangat banyak dan sangat besar untuk sesiapa sahaja yang ingin mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk merebut tempat di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan cara kita dapatkan tempat dalam syurga Allah Subhanahu wa taala ialah dengan kita memperbanyakkan ibadat kita dalam bulan Ramadan ini. Kerana kedudukan kita dalam syurga nanti insya-Allah bergantung kepada berapa banyak amalan kita di dalam ketika kita hidup ini. Orang boleh kata, oh tak apa, insya-Allah kalau siapa Rasulullah SAW dah bersabda, siapa yang mati mengucap kalimah syahadah dan dia itu mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk syurga. Ya betul, Rasulullah SAW bersabda sedemikian. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir kalimatnya diucapkan adalah la ilaha illallah, maka dia itu akan dapat masuk syurga. Tetapi adakah, persoalan pertama, adakah dia masuk syurga direct ataupun dia terpaksa melalui jalan yang jauh, iaitu diazab dalam neraka? Na'udzubillah min zalik. Jadi kita tidak mahu option yang kedua tersebut, iaitu apa? Iaitu kena masuk neraka dahulu baru masuk syurga. Na'udzubillah min zalik, kerana dosa yang banyak. Kita nak direct entry ke syurga. Kerana itu kita ini perlu perbanyakkan ibadat kita. Agar apa? Agar kita ini dapat mengatasi dosa-dosa yang telah kita lakukan sepanjang 11 bulan yang lalu.
Banyak dosa yang kita lakukan yang sama ada kita dah minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun tidak, ataupun kita minta ampun dan kita ulang lagi dosa tersebut, dan kita minta ampun dan kita ulang lagi dosa tersebut. Kita taubat dan kita ulang lagi dosa tersebut. Sekarang ini peluang untuk kita apa? Untuk kita betul-betul taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dalam masa yang sama, kita perlu lebihkan amalan soleh kita. Kan dosa kita ini banyak, dan kita tak tahu sama ada Allah SWT dah ampunkan berapa banyak, kita tak tahu. Maka kerana itu kita tambahkan kitanya amal soleh kita, agar itu berlipat-lipat ganda lebih banyak daripada dosa kita, agar kita insya-Allah dapat direct entry ke dalam syurga. Jadi sekurang-kurangnya apabila kalau kita diri hadapan Allah SWT, amalan kita itu melebihi dosa kita, kita dapat masuk syurga direct insya-Allah. Insya-Allah. Tetapi lebihnya berapa banyak? Kita tak tahu dosa kita berapa banyak. Sebab apa? Kita tak nampak kita punya buku catatan amalan kita. Kita tak tahu. Jadi kita tak tahu adakah dosa aku gini banyak, adakah gini banyak, atau macam gunung, atau macam mana. Allah dah ampunkan berapa banyak. Aku bawa dosa seperti 2 gunung. Allah ampunkan, adakah Allah ampunkan 2 gunung punya dosa, atau Allah ampunkan 1 gunung dosa, ataupun Allah ampunkan 1 gunung setengah dosa. Tak tahu. Kita harapkan Allah SWT ampunkan semua dosa-dosa kita. Tapi kita tak tahu. Kerana itu kita tak boleh take chances. Kita tak boleh sambil lewa dan anggap sedemikian saja. Kita perlu tambahkan ibadat kita. Agar apa? Agar dia tu lebih daripada dosa kita. Ini tujuan bulan Ramadan. Tambahkan ibadat tersebut. Apabila kita dah tambahkan ibadat itu dan dia lebih sedikit daripada dosa, kita dapat masuk syurga. Cuma berapa lebih kita tak tahu. Maka kita tambahkan lagi banyak lagi. Kita tambahkan lagi banyak agar lebihan itu lebih daripada kita punya dosa, berganda-ganda. Kerana apa? Kerana kedua, apabila seseorang tu dapat masuk syurga, kedudukannya di syurga tu di mana? Adakah kedudukannya tinggi dalam syurga atau kedudukannya rendah di syurga? Dan apabila dia dapat kedudukan di dalam syurga, pada kedudukan tertentu, dia akan stick kat situ, fix dekat situ, dia tidak akan berubah. Tetap di situ. Dah tak ada peluang lagi untuk naik tingkatan lebih tinggi ke syurga. Nak naik tingkatan lebih tinggi kat syurga, ini peluangnya waktu kita hidup. Tambahkan amalan ibadat kita. Itu kuncinya. Itu kuncinya untuk kita naikkan kita punya tingkatan ibadat kita di dalam syurga nanti. Jadi, menambahkan ibadat kita ini adalah sepanjang hidup kita. Tetapi bulan bonus yang Allah berikan adalah bulan ini, bulan Ramadan. Inilah bulan yang mana kita buat amalan yang sedikit tapi pahalanya berganda-ganda. Dan itu dinamakan bonus. Ibadat yang kita buat sedikit tapi pahalanya berganda-ganda. Maka rebut peluang dalam bulan ini. Rasulullah SAW bersabda, setiap ibadat sunat yang dilakukan dalam bulan Ramadan ini mendapat pahala seperti pahala ibadat wajib. Dan setiap ibadat wajib yang dilakukan digandakan pahalanya sehingga 70 kali ganda. Subhanallah. Bermakna tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita ini kerjakan solat zuhur pada hari ini sebagai contoh, maka ibadat itu wajib. Allah SWT berikan ganda pahalanya 70 kali ganda. Bermakna apa? Bermakna kita seolah-olah solat 70 hari punya zuhur. Lebih daripada 2 bulannya zuhur. Itu baru 70 kali ganda. Ingat bahawasanya Allah SWT janjikan lebih daripada itu. Ini kira triple bonus. Kalau siapa main Scrabble, tahulah triple bonus, double bonus dan sebagainya. Ini ada bonus lagi tambahan. Apa bonus tersebut? Bonus yang biasa Allah SWT berikan pada semua amal soleh. Iaitu apa? Iaitu setiap ibadat, setiap perkara yang soleh, amal yang soleh, Allah berikan pahala 10 kali ganda. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Allah SWT berfirman dalam surah Al-A'raf. Barang siapa yang datang, siapa yang buat satu amal yang soleh, maka dia dapat pahala 10 kali ganda. Man jaa bis sayyati fala yujza illa mithlaha. Barang siapa yang buat ibadat yang jahat, maka dia dapat pahala, dia dapat dosa seperti perbuatan jahat tersebut. Tak digandakan. Ini rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dalam bulan Ramadan ini, selain daripada digandakan 10 kali ganda, Allah SWT gandakan 70 kali ganda. Maknanya 70 kalikan 10, 700 kali ganda.
700 kali ganda. Kalau kita solat zuhur lah sepanjang bulan Ramadan ini, 30 hari Ramadan kita solat zuhur, kalikan dengan 700 kali ganda. Subhanallah. Kalikan 700 kali ganda, maknanya kita solat zuhur sebanyak 2100 hari punya zuhur punya pahala kita dapat. Subhanallah. Jadi begitulah tuan-tuan dirahmati Allah. Betapa rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat luas dalam bulan Ramadan ini. Dahlah pada bulan biasa digandakan 10 kali ganda, dalam bulan Ramadan ditambah lagi 70 kali ganda. Jadi 70 kali 10, 700 kali ganda. Itu baru ibadat-ibadat sunat yang biasa. Ibadat-ibadat wajib sedemikian. Ibadat sunat diberikan pahala seperti ibadat wajib. Nah, dalam bulan Ramadan juga dikatakan atau dinamakan sebagai bulan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala tambahkan rezeki kepada hamba-hambanya. Allah tambahkan rezeki pada hamba-hambanya daripada sumber-sumber yang tidak diketahui. Terutamanya mereka yang kurang kemampuan. Kerana apa? Kerana bulan Ramadan ini sangat-sangat digalakkan untuk kita yang berkemampuan, untuk kita bersedekah, untuk kita keluarkan zakat, kita keluarkan sedekah. Rasulullah SAW digambarkan oleh para sahabatnya apabila sampai pada bulan Ramadan, Rasulullah SAW paling pemurah berikan sedekah kepada orang-orang yang memerlukan. Subhanallah. Kenapa? Kerana pahalanya sangat berganda-ganda, tuan-tuan dirahmati Allah. Bayangkan pada bulan yang lain, selain pada bulan Ramadan, setiap $1 kita derma, kita dapat pahala seperti kita derma $700. Itu minimum. Itu janji Allah Subhanahu Wa Taala. Itu janji Allah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah apa? Mathalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Maksudnya apa? Setiap perumpamaan bagi mereka yang mana menafkahkan harta mereka di jalan Allah, bersedekah. Menafkahkan harta di jalan Allah maknanya sedekah. Perumpamaannya adalah seperti satu benih yang mana apabila ditanam keluar 7 tangkai. Dan setiap daripada tangkai ini mengeluarkan berapa? 100 benih. Jadi 7 tangkai dengan 100 benih setiap satu, maka daripada satu benih menghasilkan 700 benih. Jadi 700 kali ganda, 700 kali ganda dia punya gandaannya. Itu pada bulan lain yang lain. Bayangkan pada bulan Ramadan ini. Allah SWT berfirman dalam ayat tadi, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah SWT boleh gandakan lebih daripada 700 kepada siapa yang Allah SWT kehendaki. Dan itu berlaku dalam bulan Ramadan juga. Subhanallah. Kita sedekah lebih daripada, kita sedekah, pahala yang kita dapat tu lebih daripada apa yang kita buat pada bulan-bulan yang lain. Kalau 70 kali ganda, subhanallah, 70 kali ganda, 700 kalikan 70, tidakkah dia tu 49,000 kali ganda? Subhanallah. Dia seolah apabila kalau kita sedekah $1, macam kita sedekah $49,000. Kalau kita sedekah $100, kita seolah sedekah $490,000. Subhanallah. Orang kata, saya nak sedekah. Awak nak sedekah jutaan dolar? Saya tak ada jutaan dolar. Macam mana saya nak sedekah jutaan dolar? Tak perlu awak ada jutaan dolar untuk awak sedekah. Awak sedekah sahaja $100 dalam bulan Ramadan, maka seolah-olah awak sedekah $4.9 juta. Subhanallah. Pahalanya seperti sedekah $4.9 juta. Kita milioner sebenarnya dalam bulan ini. Milioner dari sudut pahala lah, insya-Allah. Bukan daripada duit-duit kita tak begitu juga. Tetapi kita jangan bimbang. Setiap daripada apa yang kita keluarkan daripada sedekah, Allah SWT akan berkati harta yang ditinggalkan, maka harta tersebut lebih daripada mencukupi untuk kita. Kadang-kadang tambah lagi bilangan tersebut. Kerana bulan Ramadan ini bulan yang mana Rasulullah SAW beritahu kepada kita, Allah SWT curahkan rezekinya kepada hamba-hambanya. Jadi kerana itu, kita antara ibadat yang digalakkan dalam bulan Ramadan ini ialah bersedekah. Maka kita sedekah kepada masjid, terutama pada Masjid Maidin yang memerlukan dana untuk pembinaan liftnya, untuk prasarananya, untuk pembaikannya, dan juga di mana-mana pusat-pusat institusi dan masjid yang memerlukan sedekah. Mudah-mudahan sedekah yang kita berikan merupakan
ganjaran pahala yang berterusan untuk kita sehinggalah kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tadi saya sebut tentang kedudukan kita di dalam syurga. Kedudukan kita dalam syurga ni tingkatannya bergantung kepada amalan kita sewaktu kita hidup di dunia ini. Maka apakah amalan yang dapat menaikkan dengan cepat tingkatan kita dalam syurga? Solat ke, sedekah ke, zikir ke, apa? Apakah ibadat yang dapat naikkan tingkatan kita dengan cepat di dalam syurga? Bukan setakat masuk syurga saja, tapi tingkatan yang tinggi dalam syurga. Amalan tersebut adalah amalan membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya bahawasanya nanti dikatakan kepada para pembaca Al-Quran di hari akhirat nanti, naiklah tingkatan syurga mengikut bilangan ayat yang kamu baca dalam Al-Quran. Subhanallah. Yang mana maksudnya sedemikian? Naiklah tingkatan dalam syurga mengikut bilangan ayat yang kamu baca dalam Al-Quran. Jadi lagi banyak kita baca ayat dalam Al-Quran, lagi banyak kita baca Al-Quran, lagi tinggi tingkatan kita dalam syurga kelak. Amin ya rabbal alamin. Maka kerana itu bulan Ramadan ini juga dinamakan sebagai bulan Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala pilih bulan Ramadan sebagai bulan yang mana diturunkan Al-Quran. Bukan bulan-bulan yang lain. Pada 17 Ramadan, ketika umur Rasulullah SAW 40 tahun, Allah turunkan wahyu yang pertama. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan ini diturunkan pada bulan Ramadan, bulan Ramadan yang diturunkan Al-Quran. Maka kerana itu Rasulullah SAW dalam bulan Ramadan ini kerap baca Al-Quran. Setiap Ramadan Rasulullah SAW akan khatam Al-Quran di hadapan malaikat Jibril. Subhanallah. Setiap Ramadan Rasulullah khatam Al-Quran sekurang-kurangnya sekali dengan malaikat Jibril. Tapi pada akhir Ramadan kehidupan Rasulullah SAW, Rasulullah khatam Al-Quran sebanyak 2 kali di depan malaikat Jibril. Maka digalakkan sangat-sangat kita baca Al-Quran dalam bulan Ramadan ini. Kita tadarus Al-Quran. Cukuplah 11 bulan kita leka daripada baca Al-Quran. Kadang-kadang pegang Al-Quran pun tak ada. Kadang-kadang buka Al-Quran hanya buka baca surah Yasin saja. Mana pergi surah-surah yang lain? Mana pergi surah Baqarah? Mana pergi surah Al-Imran? Mana pergi surah Sajadah? Mana pergi surah Ankabut? Mana pergi surah tu dan surah ini? Tak baca-baca, tak buka-buka. Jadi bulan Ramadan ini kita bukalah Al-Quran. Kita baca from cover to cover kalau boleh. Kita cover keseluruhan Al-Quran. Kita khatamkan keseluruhan Al-Quran. Kita mula baca. Kalau sekiranya kita belum lagi mula buka Al-Quran untuk baca, bukalah sekarang Al-Quran. Mulakan daripada Fatihah. Orang kata, kalau saya mula Fatihah nanti, saya confirm tak habis ni akhir Ramadan. Confirm tak habis sebab saya baca slow. Tak menjadi masalah. Bukan maksudnya tuntutan wajib khatam Al-Quran dalam bulan Ramadan. Kalau dapat khatam dalam bulan Ramadan, ia satu perkara yang sangat baik, Alhamdulillah. Tapi tak semestinya seseorang tu wajib khatam Al-Quran. Yang dituntut ialah apa? Baca Al-Quran dalam bulan Ramadan. Maka bacalah Al-Quran dalam bulan Ramadan ini, walaupun permulaan kita itu daripada sekarang ini surah Fatihah, kemudian kita baca perlahan, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Satu-satu kita baca. Bila nak khatam, no worry. Kalau kita tak khatam pada Ramadan ini, kita mungkin khatam pada bulan-bulan yang lain. Maka ia menjadi pendorong kepada kita untuk terus kita baca selepas Ramadan agar kita dapat khatam. Jadi jangan kita rasa patah hati kerana tak dapat khatam dalam bulan Ramadan ini kalau kita mula lewat. Tetapi sebenarnya jadikan dia sebagai satu pendorong untuk kita khatam pada bulan lain, dengan bermaksud apa? Kita terus baca Al-Quran selepas Ramadan. Jadi mungkin kita khatam pada bulan Zulhijjah, mungkin kita khatam pada bulan Zulkaidah, mungkin Syawal, mungkin Muharram. Tak kisah. Terus kita baca Al-Quran. Jadi ia sebagai pembuka kepada kita untuk baca Al-Quran. Dan terus kita baca Al-Quran ini. Dan kalau kita khatam di luar bulan Ramadan tersebut, dan kita tahu, aku mula Ramadan tahun lepas, aku tak dapat khatam pada bulan Ramadan tu sendiri. Why not aku mulakan bacaan Al-Quran sekarang
agar aku dapat khatam pada bulan Ramadan akan datang. Jadi dia sebagai pendorong yang kedua. Aku mula baca sekarang ini dengan aku punya cara bacaan yang slow and steady, right? Ikut kepada aku punya kadar bacaan yang sesuai dengan aku nak baca, dengan kesibukan aku pada bulan-bulan yang lain. Jadi mudah-mudahan setiap hari aku setengah muka surat ke, setiap hari aku suku muka surat ke, suku 1/4 atau half page kita baca setiap hari. Mudah-mudahan nanti Ramadan akan datang, maksudnya Ramadan akan datang, aku khatam. Jadi kalau Ramadan yang lepas aku tak dapat khatam, pada Ramadan yang akan datang, aku akan khatam. Jadi ini pendorong bagi mereka yang tak dapat khatam pada bulan Ramadan kali ini. Mudah-mudahan dapat khatam pada bulan Ramadan yang akan datang. Yang penting apa? Banyak bacakan Al-Quran. Kerana apa? Kerana ia adalah penentu bagi kedudukan kita di dalam syurga nanti. Jadi bulan Ramadan ini adalah juga bulan Al-Quran. Kalau seseorang itu dia tidak mahu lakukan ibadat yang lain, zikir pun susah dan sebagainya, baca Al-Quran. Itu sudah cukup. Dan itu sudah lebih mulia. Tapi bulan Ramadan ini bukan setakat bulan baca Al-Quran, bukan setakat bulan puasa, bukan setakat bulan solat, bukan setakat bulan sedekah, tapi adalah bulan bagi segala macam ibadat. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita berbagai-bagai jenis ibadat. Untuk apa? Allah sajikan kepada kita ini ibadat macam ibarat buffet. Buffet buka puasa Ramadan lah. Buffet, macam-macam makanan ada. Kenapa ada bermacam-macam makanan? Kerana tak semua orang minat pada semua makanan. Ada orang suka makanan ni, tak suka makanan tu. Ada orang suka makanan ni, tak suka makanan tu. Ada orang suka rasa-rasa semua makanan saja. Jadi begitu juga ibadat. Semua orang dicipta berbeza-beza. Maka ada orang senang dia lakukan ibadat puasa, tapi berat untuk dilakukan ibadat yang lain. Ada orang senang dilakukan ibadat baca Quran, tapi berat dia nak lakukan ibadat, sebagai contoh bangun malam, solat tahajud. Ada orang senang nak bangun tahajud, tapi dia itu berat, dia nak berzikir lama-lama. Ada orang senang berzikir lama-lama, tapi dia itu berat nak baca Al-Quran. Suka nak baca Al-Quran. Bukan maksud dia tak nak baca, tapi dia lebih senang nak zikir. Maka berzikirlah dia. Maka solatlah dia kalau dia lebih senang nak solat. Maka banyakkan puasa kalau dia itu senang nak berpuasa. Maka kalau dia itu suka nak bersedekah, bersedekahlah dia. Kerana itu ibadat yang paling senang bagi dia. Maka Allah sajikan berbagai-bagai jenis ibadat ini untuk kita sesuai dengan pemilihan kita. Apa yang kita rasa sesuai untuk kita, yang lebih senang untuk kita lakukan, kita ambil. Tapi bukan bermaksud bahawasanya kita tinggalkan ibadat yang lain. Kita juga nak rasa hidangan buffet ini semua. Kita nak rasa sikit-sikit ibadat tersebut. Maka kita lakukan semua ibadat itu sedikit-sedikit. Dan kita cari mana satukah ibadat yang mana yang paling sedap untuk kita, paling senang untuk kita ambil, paling kita minat, dan itu kita kutumpukan, dan itu kita lebihkan, dan itu yang akan mendatangkan pahala yang banyak untuk kita. Jadi bulan Ramadan ini gunakan peluang untuk kita rasai hidangan buffet ibadat yang Allah sajikan kepada kita, ibadat-ibadat sunnah yang Allah sajikan kepada kita. Ini pada bulan Ramadan ini. Gunakan peluang untuk kita berzikir, berselawat. Kita dah memang dah berpuasa, solat. Selain daripada solat tarawih, kita lakukan solat-solat yang lain. Kita cuba. Solat duha, solat sunat mutlak dan sebagainya. Solat sunat rawatib, Al-Quran, sedekah, tolong orang, tambahkan ilmu, mengingati Allah SWT, dan banyak lagi ibadat-ibadat. Kita cuba sedikit dan kita lihat mana satukah yang ibadat yang aku suka nak buat, aku senang nak buat, atau aku rasa hati aku lebih cenderung untuk lakukan, maka itu dilebihkan. Dan itulah kunci bagi peningkatan amal ibadatnya nanti, agar dia tu melebihi dosanya apabila dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah bulan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah sajikan segala macam ibadat, dan Allah gandakan pahala bagi semua ibadat tersebut. Maka cubalah semua ibadat kalau boleh, dan yakinlah bahawasanya setiap daripada cubaan kita untuk lakukan ibadat-ibadat tersebut, sajian buffet ibadat-ibadat ini, setiap kita rasa kita akan dapat pahala yang berlebih-lebihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
gunakan peluang keemasan dalam bulan Ramadan ini untuk kita tingkatkan ibadat kita agar dapat melebihi dosa kita. Kita minta ampun dengan Allah SWT atas segala dosa-dosa kita agar dosa kita berkurangan dan pahala kita bertambah. Semoga dengan demikian peluang untuk kita masuk syurga akan menjadi lebih cerah dan insya-Allah peluang masuk direct syurga lebih cerah dan tingkatan kita dalam syurga tersebut lebih tinggi lagi insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.